Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ain Salsabila binti Slamet. Boleh panggil saya Ain. Tahun 2 dietetik dari kuliah Allied Health Science. Okey. Pada hari ini, memandangkan saya adalah seorang pelajar jurusan dietetik. Jadi saya rasa terpanggil dan berbesar hati untuk berkongsi sedikit tentang kelebihan dan juga kekurangan pengambilan makanan tambahan. Baiklah. Terlebih dahulu, saya ingin berkongsi apa itu makanan tambahan ataupun lebih kita kenali sebagai suplemen. Okey, suplemen ni merupakan makanan tambahan sahaja, bukan makanan gantian kita untuk keperluan seharian. Suplemen ini wujud dalam bentuk vitamin, mineral ataupun suplemen yang berasaskan herba, tumbuh-tumbuhan dan juga suplemen untuk kecantikan dan kosmetik. Kita tahu kan yang badan kita ni perlukan vitamin dan mineral sebagai tambahan untuk pastikan yang badan kita ni aktif. Contohnya lah vitamin C untuk kulit kita, vitamin E, zinc untuk darah kita dan sebagainya. Tahu tak kenapa ramai antara kita yang makan suplemen tanpa rujukan daripada dietitian ataupun doktor ataupun ahli farmasi? Sebabnya mereka ni terhasut dengan iklan-iklan yang dipaparkan di televisyen ataupun yang dipromosikan melalui media sosial. Jadi mereka macam saya nak sihat, saya nak cantik, saya nak kurus. Jadi mereka beli suplemen ni daripada kedai itu tersendiri dan makan tanpa ada pengawasan doktor ataupun dietitian. Jadi disebabkan mereka mengambil suplemen tanpa nasihat doktor ataupun rujukan daripada dietitian, banyak kesan buruk yang disebabkan oleh pengambilan suplemen yang tak menentu. Selain daripada mereka terhasut daripada iklan-iklan di televisyen ataupun promosi daripada media sosial, mereka ini mengambil makanan tambahan ini kerana mereka kesempitan masa atau tidak mempunyai waktu untuk memasak makanan yang sihat dan mereka mengambil makanan tambahan ataupun suplemen ini untuk mencukupkan lagi khasiat dalam badan mereka. Okey, kelebihan makanan tambahan yang pertama adalah untuk meningkatkan imunisasi badan sekaligus untuk meningkatkan tahap kesihatan seseorang tu. Okey, sebagai contoh, seorang kanak-kanak dia tak suka makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Jadi doktor ataupun ahli dietitian ini sendiri menyarankan agar kanak-kanak itu mengambil suplemen tambahan ataupun makanan tambahan supaya kanak-kanak tersebut mendapat nutrien dan zat yang mencukupi untuk tumbuh besaran mereka. Untuk golongan dewasa pula, dia di antara mereka yang dinasihatkan agar mengambil suplemen tambahan seperti pati ikan kod ataupun susu ataupun vitamin-vitamin yang lain untuk meningkatkan tahap imunisasi badan agar lebih terhindar daripada penyakit-penyakit yang berisiko. Selain daripada meningkatkan imunisasi badan, makanan tambahan juga diperlukan oleh atlet-atlet kerana atlet memerlukan otot yang kuat, tubuh badan yang sesuai untuk bidang sukan yang mereka ceburi. Sebagai contoh, ahli bina badan memerlukan otot yang kuat untuk mengangkat berat lah kan. Jadi, mereka disarankan oleh sport dietitian mereka sendiri ataupun doktor untuk mengambil protein tambahan ataupun vitamin-vitamin tambahan bagi meningkatkan dan membantu mereka untuk lebih mudah dan lebih aktif dalam sukan. Namun begitu, tak semua benda baik ada baik je sahaja kan. Mestilah ada buruknya juga kan. Jadi makanan tambahan ni punya keburukannya yang tersendiri. Pertama, dia boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Kenapa saya kata boleh menyebabkan kehilangan nyawa? Sesetengah individu ambil makanan tambahan tertentu tanpa, macam saya kata tadi, pengawasan doktor ataupun dietitian. Mereka tertarik dengan iklan-iklan di televisyen, testimoni yang ditunjukkan dalam iklan. Terhasut mengambil suplemen-suplemen tersebut tanpa dikawal boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang ataupun kerosakan hati. Dalam pada masa yang sama, keburukan makanan tambahan ini adalah meningkatkan tahap kebergantungan kita sebagai masyarakat terhadap produk tersebut untuk mendapatkan khasiat. Jadi, pengambilan makanan tambahan yang tidak terkawal boleh menyebabkan seseorang itu bergantung pada suplemen sahaja berbanding makanan itu sendiri. Sepatutnya, kita hanya perlu makan makanan sahaja untuk mendapatkan nutrien-nutrien tertentu. Tetapi disebabkan kita mengambil suplemen, jadi jumlah pengambilan nutrien itu akan bertambah dan
dia sama sekali menyebabkan ekses dalam badan kita. Sebagai contoh, kita hanya memerlukan 60 ke 70 miligram vitamin C sehari, tetapi disebabkan kita mengambil suplemen vitamin C tambahan, jadi vitamin C yang berlebihan itu akan hanya dikeluarkan melalui proses urinisasi ataupun membuang air kecil kerana tak diperlukan lagi dalam badan kita. Sebab kita hanya perlukan sedikit saja vitamin C tersebut dalam badan. Oleh itu, saya berharap agar ramailah antara kita lebih suka untuk memasak sendiri ataupun membeli makanan-makanan yang berkhasiat berbanding makanan-makanan yang kurang sihat, dan juga mengambil makanan tambahan bila hanya diperlukan sahaja ataupun bila mana disarankan oleh doktor disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu ataupun kekurangan nutrisi tertentu. Kerana jika kita mengambil makanan tambahan ataupun suplemen ini secara berlebihan, ia akan menyebabkan banyak keburukan kepada diri kita. Lebih baik kita mencegah sebelum merawat. Oleh itu, kita perlulah mengambil makanan yang sihat, makan sayur-sayuran, buah-buahan, kurangkan makanan yang berminyak, segera. Jadi disebabkan kita mengambil banyak makanan yang berkhasiat, kita dapat khasiat yang cukup dan tidak perlu untuk mengambil suplemen ataupun makanan tambahan untuk kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. So, saya harap semua orang dapat apa yang saya kongsikan ni. Maaf di atas salah tutur kata ataupun ada kata-kata saya membuatkan anda semua terguris, kerana ni mungkin my first experience bercakap, membuat video untuk berkongsi something. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih sebab menonton dan juga terima kasih. Okay, itu sahaja saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.